Kalau kita lihat buku, memang lazimnya diperbuat daripada kertas, tak tajam, mudah kata sukar menggunakan buku sebagai senjata. Buku jika dilihat luarannya, secara fizikalnya tidak membahayakan. Ini adalah buku yang paling tebal yang ada di rumah saya. Tebalnya lebih daripada 1000 muka surat. Kalau kita lihat buku, memang lazimnya diperbuat daripada kertas, tak tajam, mudah kata sukar menggunakan buku sebagai senjata. Walaupun buku ini seberat 1000 muka surat, kilogramnya saya tak timbangnya, ia bukannya boleh digunakan untuk menyerang atau mempertahankan diri. Tetapi apakah yang lebih ditakuti dalam sebuah buku? Yang ditakuti adalah idea yang terkandung di dalamnya. Justru tidak hairanlah dalam sejarah terdapat peristiwa berkaitan pembakaran buku. Contohnya, perpustakaan Baitul Hikmah milik Kerajaan Abbasiyah telah musnah pada tahun 1258. Kerana apa? Kerana ketika itu orang-orang Mongol telah melaksanakan pembunuhan, penyembelihan yang tiada tolak bandingnya dan juga telah membakar buku-buku ilmu yang menjadi kebanggaan. Perbuatan ini telah dilakukan oleh Hulagu Khan. Tentera Mongol menghancurkan peradaban dan pusaka warisan. Diangkutnya kitab-kitab yang dikarang ilmuwan, dicampakkannya ke sungai Dajlah sehingga air sungai menjadi kehitaman. Karya-karya ilmuwan Islam yang berharga hangus, tidak terselamat dan mungkin sudah dilupakan umat. Ini adalah peristiwa yang sangat merugikan. Kerajaan Nazi Jerman mengulangi sekali lagi kesilapan umat terdahulu dengan membakar buku di khalayak umum. Pada tahun 1933 di Berlin, hampir 20,000 buku dibakar oleh sekumpulan pelajar yang terpengaruh dengan ideologi Nazi berkaitan dengan University of Berlin. Antara karya yang dibakar ialah karya Albert Einstein, Sigmund Freud, Karl Marx dan H.G. Wells. Pada hujung Februari 2015, kejahilan ala Nazi berulang di Iraq. 8,000 manuskrip daripada perpustakaan Mosul dibakar tentera ISIS dengan alasan ia mensyirikkan Allah. Antara yang dimusnahkan ialah manuskrip abad ke-18, buku-buku era Utsmaniyah dan surat khabar Iraq pada awal abad ke-20. UNESCO mengatakan tindakan menjarah perpustakaan Mosul sebagai one of the most devastating acts of destruction of library collections in human history. Tiada bezanya tindakan ISIS dengan tindakan Nazi dan Diego di Landa di Meksiko. Mereka bukan saja membakar manusia, mereka juga mahu membakar ilmu. Ilmu dimusnahkan kerana dianggap tiada kegunaan. Bahkan mereka menyalahgunakan nama Tuhan untuk menghalalkan cara. Alangkah besar kerugian kerana pembakaran buku. Sejarah manusia berulang dengan tragedi pembakaran buku. Apakah alasan mereka membakar buku? Antara alasan yang diberikan adalah kerana buku tersebut merupakan ancaman. Idea yang dicoret dalam buku tersebut merupakan idea-idea yang tidak disukai. Idea itu mesti dihapuskan, maka buku itu perlu dimusnahkan. Budaya membakar buku diwujudkan demi kerakusan mempertahankan kuasa. Sesungguhnya idea tidak mungkin akan mati. Bakarlah buku untuk ratusan tahun, namun idea tetap akan wujud. Ada orang yang tidak berani berdepan dengan idea yang berlainan. Idea yang menjadi ancaman, maka buku yang dihapuskan. Sepatutnya idea perlu dilawan dengan idea, hujah dilawan dengan hujah. Sebab itulah sepatutnya perdebatan dan perbahasan tentang tradisi ilmu itu perlu dipelihara sentiasa makmur berkekalan dengan menjaga adab dan tertibnya. Dia masyarakat syabab halu